Maka orang yang memiliki syahadah yang benar yang Rasulullah ajar, dia tak goyang kiri kanan. Dia hidup dengan prinsip dia bahawa kamu datang kalah apa nama Islam pun, liberalisme, pluralisme, sekularisme, kamu bohlah, kamu make up lah dia, selagi ia menyanggahi Rasul, aku tolak. Kamu letaklah, kamu make up lah, kamu katalah hadza min indillah. Tapi kalau ia menyanggahi Allah dan Rasul, aku tolak, aku takkan goyang punya. Ramailah apa pandangan pun yang telah diamalkan ratusan tahun, malahan ribuan tahun di bumi Malaysia ini, tiba-tiba mai kenyataan, mai statement, oh yang ni Nabi tak buat, hak ni bid'ah. Tak, aku pegang ulama. Lama dah ulama aku ajar bagian. Oh Nabi tak ada ni tahlil-tahlil apa semua ni, doa kunut subuh ni apa semua ni, mengarut semua ni bid'atan dalalah, bunyi pun sepak pungkuk dia umban dalam sungai tu. Walaupun kita tahu persoalan khilafiyah adalah never ending story. Persoalan khilafiyah, persoalan yang tidak akan ada titik habis dia. Sampai kiamat orang akan bahas. Tetapi kita ingin nyatakan, kita mesti ada prinsip supaya kita tidak goyang. Akarnya kuat, kata Allah, pokok yang baik akar dia kuat. Aku tetap yakin dengan saranan para ulama. Aku tetap yakin apa yang diajar oleh para ulama melalui apa yang mereka ambil daripada guru-guru mereka yang mursyid, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mendapatkan akar yang kuat, mestilah dengan baja yang cukup, air yang cukup. Begitulah kita untuk jadi kuat, tidak goyang kiri kanan, mesti ada input yang kita kena ambil. Itulah majlis ilmunya, itulah bersama ulamanya, itulah bacaan Qurannya, itulah kepahaman Islam yang sebenarnya. InsyaAllah tak goyang. Amailah ribut apa-apa, tenang aja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu ala nabiyil mustafa Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الآية. Suratul Ahzab ayat 40. Bukanlah Muhammad itu menjadi bapa bagi salah seorang lelaki di kalangan kamu, tetapi dia adalah Rasul utusan Allah dan penutup segala nabi-nabi. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis selaku setiausaha JPRD, yang saya hormati Tuan Haji Mustafa selaku Tuan Pengarah JPRD, yang saya hormati seluruh kepimpinan PAS kawasan Baling di semua peringkat, yang saya hormati yang berhormat Meja Besar Mansur, Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Kuala Ketil, seterusnya para asatidzah, muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seperti mana yang dirakam di dalam Al-Quran pada ayat 129 Suratul Baqarah, ketika selesai Ibrahim dan Ismail alaihimassalam meninggikan asas bangunan Kaabah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rancangan tergendala sebentar. Baik. Ketika mana
Ibrahim dan Ismail alaihimassalam selesai meninggikan bangunan Kaabah daripada qawaid, daripada asasnya, maka berdoalah Ibrahim alaihi salam, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah di kalangan mereka akan seorang Rasul, di kalangan penduduk yang bakal menghuni bumi Makkah ini, di mana Rasul itu akan membacakan untuk mereka ayat-ayat-Mu, mengajar mereka dengan Alkitab, yakni Al-Quran, yakni membaca dan memahami Al-Quran, mengajar mereka hikmah dan membersihkan mereka daripada dosa kesalahan mereka. Sesungguhnya Engkau, wahai Tuhan, adalah zat yang maha gagah lagi maha bijaksana. Itulah yang pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dilahirkan oleh Allah dengan doa bapaku Ibrahim, dan juga dengan khabar gembira yang disampaikan oleh Isa anak Maryam alaihi salam. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqun lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Al-ayah surah Saf. Dan ingatlah akan peristiwa ketika berkatanya Isa anak Maryam, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kamu. Aku membawa Injil yang membenarkan Taurat yang sedia ada di sisi kamu. Dan aku membawa suatu khabar gembira bahawa selepas aku
akan lahir seorang Rasul. Ismuhu Ahmad. Siap bagi nama dah. Rasulullah tak lahir lagi, siap nama dah. Nama dia Ahmad. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Maisarah Al-Fajr. Orang Arab ni Maisarah lelaki, kita perempuan. Pembantu Sayyidatina Khadijah kan nama Maisarah. Ikut Nabi berniaga di Syams. Kita Melayu Maisarah perempuan lah, Arab lelaki. Maisarah Al-Fajr tanya Nabi, ya Rasulullah, bilakah Tuan dilantik menjadi Rasul? Kalau tanya ke kita, Gua Hira lah. 5 ayat pertama surah Al-Alaq, start itulah jadi Rasulnya. Tapi Rasulullah jawab, aku dilantik Allah menjadi Rasul akhir zaman. Di antara Adam waktu itu berada di antara jasad dan ruh. Ini kata Rasulullah. Maknanya Nabi Adam belum dicipta lagi. Allah dah isytihar Muhammad ibni Abdillah adalah Rasul akhir zaman. Hadis ini diletakkan, diambil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Ensiklopedia Amalan Setahun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saban tahun kita menyambut 12 Rabiul Awal, hari Khamis yang akan datang. Persoalannya di mana kita di dalam memahami perutusan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah sekadar mengulangi sifat dan perangai Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, iaitulah si Abu Lahab, yang membebaskan Suwaibah hambanya kerana gembira dengan kelahiran Rasulullah? Adakah sekadar itu yang kita ulang setiap tahun? Atau kita benar-benar memahami bahawa kita punya tugas, punya kewajipan untuk menjadi pengikut yang paling setia terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bayangkan sampai Rasulullah sebut di dalam suatu hadis yang lain, walau kana hayyan adraka nubuwati lattaba'ani. Kata Rasulullah, kalaulah Nabi Musa itu hidup, lau kana hayyan, Nabi Musa hidup balik, adraka nubuwati, dan dia mendapati aku ni Nabi,
lattaba'ani, wajib Musa ikut aku. Setara Nabi Musa, tongkat empuk ke laut, laut terbelah. Tongkat empuk ke batu, 12 mata air. Famfajarat min husnata asyarata aina qad alima kullu unasim masyrabahum. Belasah tongkat ke batu, terbit 12 mata air. Hempuk ke laut, belah 12 lorong. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Wahai Musa, pukullah tongkat itu ke laut. Nescaya terbelahlah ia menjadi gunung-gunung yang tinggi, laksana gunung yang tinggi. Setara itu, hayyatun tas'a, tongkatnya dilemparkan menjadi hayyatun tas'a, menjadi ular yang besar. Qala khuzha wa la takhaf, wahai Musa, pegang ular tu. Sanu'iduha siratahal ula, nanti aku tukar dia menjadi tongkat balik. Begitu darjat Nabi Musa, sampai Allah sebut dalam suratun Nisa, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah bercakap-cakap dengan Musa. Kallamallah taklima, cakap sungguh. Hanya Allah yang maha mengetahui, hanya Nabi Musa yang tahu bagaimana dia bercakap dengan zat yang maha zat. Tapi nak sebut itulah darjat Nabi Musa, pun Nabi sebut dalam hadis, kalau dia hidup balik, dia tengok aku Nabi, lattaba'ani, dia jadi pengikut aku. Dia tak jadi Nabi dah, aku Rasul. Bayangkan kita bangsa Melayu, di mana kedudukan kita dalam memahami perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah semestinya kita mesti memecahkan perkara-perkara yang Nabi tinggalkan kepada kita dengan melihatnya dengan pandangan mata hati kita. Terutamanya dalam memahami apakah benar 2 kalimah syahadah kita. Apakah yang kita faham? Atau bagaimanakah bentuk syahadah yang benar? Kalimah la ilaha illallah yang ditinggalkan oleh Rasulullah, sekadar mana kita sudah memahaminya dan menghadamkannya. Banyak kali dah kita wirid la ilaha illallah dalam tahlil lepas solat. Dalam tahlil lajulah sebab ayam dah keluar. Nak makan lepas tu, lagi laju dia wirid. Takat mana kita memahaminya? Maka kita mesti faham apa yang telah diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia bentuk syahadah yang benar, yang 13 tahun Nabi bina benda ini? Maka Allah beritahu kita di dalam surah Ibrahim alaihi salam, untuk kita benar-benar jadi pengikut Rasulullah, kita mesti faham dulu syahadah
kalimah la ilaha illallah, bertuhankan Allah yang esa pada zat, sifat dan afal, dan bagaimanakah bentuk kita itu. Maka Allah ajar. Ayat 24 dan 25 surah Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathala. Allah kata, tidakkah kamu melihat? Alam tara. Melihat di situ bukan sekadar mata, tapi lebih pada pandangan mata hati. Kaifa daraballahu mathala. Allah kata, tidakkah kamu boleh melihat bagaimana Allah buat suatu misal, perbandingan, tamsil di dalam Al-Quran. Inilah mahalnya Al-Quran. Kaya dengan tamsil, kaya dengan ibrah. Bukan sekadar langit bumi, hatta makhluk nama binatang pun Allah suruh kita ambil ibrah, pengajaran daripada mereka. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhih. Satu contoh saya bawa sebelum saya patah balik surah Ibrahim. Allah nak ajar pentingnya kita melihat sekeliling, tadabbur Al-Quran, dan melihat makhluk sekeliling yang mendidik kita. Tengok ayat 31 Al-Ma'idah. Nanti saya patah balik surah Ibrahim. Allah, ya Tuhan. Allah cerita ayat 31 Al-Ma'idah. Ketika Qabil termenung, ketika Qabil tidak tahu nak buat apa setelah dia membunuh Habil. Qala la aqtulannak. Memang dia nak bunuh dan dia dah bunuh. Lalu Allah kirim faba'athallahu ghuraban. Allah kirim makhluk dia nama gagak, burung gagak. Yabhasu fil ard. Dua ekor burung gagak bergaduh depan Qabil. Yang mayat si Habil dah terlentang dah, pecah kepala, bagi dengan batu. Lalu dia tak tahu nak buat apa. Allah didik kita, tak sah duk belagak, tak sah duk sombong. Allah kirim makhluk dia nama burung gagak, ajar kita macam mana nak settle orang dah mati. Ya Allah, ya Tuhan. Dua ekor burung gagak bergaduh, seekor mati. Yang hidup ni dia tarik member yang mati ni, lalu ia bahasu fil ard, dia korek bumi. Dia guna paruh dia, dia guna kaki dia, dia korek bumi. Apa tujuan? Allah sebut ayat 31 Al-Ma'idah, liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Allah kata gagak tu aku kirim nak ajar Qabil macam mana dia nak settlekan mayat saudara dia. Tu kita tanam orang ke bumi, dia saduk belagak, burung gagak ajar kita. Ambil duk gali kubur, dia saduk belagak, balik rokok ambil dia berapi. Penggali kubur.
Kita gali kubur tu beruang gagak ya aja. Mana hebatnya kita yang nak belagak ni, yang nak tolak Islam ni, yang tak nak ke ulama ni. Siapa kita? Orang mati pun kita tak tahu nak handle. Beruang gagak aja. Tanam macam ni. Allah sebut tu liuriyahu. Burung tu nak tunjuk ke dhamir dia. Dia tu siapa? Qabil. Ni lagu ni nak buat. Allah ajar kita baca Quran, tadabbur, tengok tamsil, tengok ibrah yang Allah tinggalkan. Baik. Patah balik 24 Ibrahim. Surah Ibrahim. Allah kata alam tara kaifa daraballahu mathala. Apakah kamu tidak boleh melihat bagaimana Allah mengemukakan suatu perbandingan? So kita fikir, apa dia? Kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin. Bagaimanakah bentuk kalimah at-tayyibah? Tuan-tuan buka tafsir Ibnu Katsir. Jumhurul ulama menafsirkan kalimah at-tayyibah itu dengan la ilaha illallah. Yang Rasulullah ajar kepada kita. Nak masuk Islam, kena sebut. Baiklah macam mana pun, tak ada lesen dua kalimah syahadah neraka. Mesti ada lesen tu. Jumpa Nabi mengucap masuk Islam. Persoalannya macam mana bentuk? Kita yang memiliki dua kalimah syahadah ni, apakah bentuk yang kita kena ada? Bentuk diri kita sebagai seorang yang benar-benar memiliki kalimah syahadah yang betul. Kita tak nak berlakon dengan Allah. Kita tak nak jadi orang munafik. Ma wa'adallahu wa rasuluhu illa ghurura. Allah tutup ayat 12 suratul Ahzab. Allah cerita kisah puak-puak munafik yang tidak yakin dengan janji Allah dan Rasul. Ketika mana mereka mendengar akan ucapan Rasulullah ketika selesai menggali parit dalam peperangan Ahzab, munafik pun sama join gali parit. Kan dia isap rokok tepi kedai tu, bukan minum kopi ya. Bayangkan munafikin, beberapa orang munafik join Nabi gali parit. Bayangkan 10,000 tentera Abu Sufyan, semuanya tentera berkuda. 10,000, hujung ke hujung parit kuda semua. 10,000 mau tak gali parit. Bila gali parit, kita pun tahulah lebar dia lagu mana. Di Jabal Silak, di Madinatul Munawwarah. Lesai gali parit, kan ada seketul batu yang sahabat tak boleh pecahkan. Panggil Nabi, kan Nabi hentak, lalu percikkan api naik ke udara, kan Nabi bertakbir. Nabi hentak kali kedua, percikkan api naik, Nabi bertakbir lagi. Hentak kali ketiga, baru pecah batu. Punya besar batu tu. Allah, siapa biasa ke Madinah tahulah. Kita ziarah Jabal Silak tu, kita tengok bukit tu. Ya Allah, ya Tuhan.
tak terbayang jihad para sahabat. Ni bukan gali belakang rumah cari cacing nak pergi mancing. Cangkui dua dah keluar cacing pergi mancing. Balik rokok lari ikan. Tuan-tuan muslimin muslimat, batu yang keras. Tak terbayang kita peralatan para sahabat. Pada tahun tu 5 Hijrah, musim sejuk sedang melanda Madinah. Saya pernah rasa satu musim haji, musim sejuk. Keluar hotel Masjid Nabawi, nak pergi Masjid Nabawi tu, musim sejuk. Kita bercakap ni, mulut berasap 7 darjah Celsius. Mulut ni berasap macam Liverpool lawan Manchester. Berasap mulut punya sejuk. Tuan-tuan muslimat boleh bayang gali parit dalam keadaan musim sejuk. Makanan tak cukup, Nabi ikat batu di perut. Sahabat kata kami punya lapar. Penghabis kata Sa'ad bin Abi Waqqas, selongkar rumah jumpalah gandum macam oat Bali tahun berapa punya tak tahu, bawa jumpa Nabi, lapar perut. Nabi tengok, Nabi kata rebus. Macam Bali tahun bila punya Saat pergi selongkar dapur rumah jumpa. Nabi kata rebus. Bila dah masak, Nabi kata minum airnya sahaja. Hak yang tu simpan rebus lain. Allah, ya Allah. Tu jihad sahabat nak pergi syurga. Kok lah ingat boleh cedok macam minum air Bali tu. Dah, Nabi kata minum air, hak tu simpan rebus lain. Punya susah. Sebab itu kata almarhum Syekh Abdul Rahman Mubarak Furi, dalam sirah Rasulnya dia menyebut bahawa tidak ada perang yang Nabi paling sakit, paling susah melainkan perang Ahzab. Walaupun Uhud Nabi sakit, patah geraham, pecah pipi, berdarah Nabi, 70 sahabat syahid, gugur sebagai syuhada. Nabi sendiri sebulan 2 selepas Uhud, Nabi masih rasa tengkuk dia sakit kerana hentakan pedang. Nabi pakai baju besi, hentakan pedang di belakang kena baju besi Nabi. Nabi duk terasa sakit 2-3 bulan, tengkuk sakit. Kita tengkuk sakit confirm dah 180 bawah 200, mampu darah tinggi. Sokok kuat, mau tak darah tinggi. Susahnya sahabat, tengah-tengah habis gali parit, berehat. Ni jangan jadi munafik, berehat. Lalu sahabat tanya apa yang Nabi takbirkan. Lalu Nabi kata, aku tengok dalam percikan api itu deretan istana kerajaan Rom dan Parsi. Sebagai satu isyarat Allah hantar sampai masa kita akan tawan kerajaan Rom dan Parsi, 2 kuasa besar dunia. Munafik 4-5 orang duk bawah pokok, duk lap peluh, ambil duk kena tarik, duk balik rokok. Nyembang sesama mereka. Dia kata tu, sembang boleh sembang nak tawan Rum Parsi konon. Hari tu Abu Sufyan gempak sikit, lari dah. Ni nak ambil Rum Parsi, menyembang 4-5 orang munafik bawah pokok kutuk Rasulullah. Gali parit, bukan duk tepi jalan main-main ke apa. Gali parit. Tapi bila dalam hati kalimah thayyibah tak betul, hancur habis. Sampai turun ayat 12 suratul Ahzab. Idh yaqulul munafiquna fi qulubil ladzi marad. Ketika orang yang dalam hatinya ada penyakit
berkata, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Tak adalah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul melainkan tipu daya. Munafik tak yakin dengan janji Allah, yang akhirnya romparsi tumbang di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Patah balik ayat 24 surah Ibrahim. Aku nak buat suatu contoh bandingan, kata Allah. Bagaimanakah bentuk kalimatan thayyibah? Bagaimanakah bentuk kalimah yang baik yang mesti ada pada diri saya, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Kata Allah, kasyajaratin thayyibah, laksana satu pokok yang baik. Syajaratin thayyibah. Biasa kan tengok pokok yang baik, kita biasa tengok pokok yang baik. Maka Allah sebut pokok yang baik itu 3 sifat dia. Kalimah at-thayyibah yang baik ni seumpama pokok yang baik. Allah kata pokok yang baik ada 3 sifat dia. Al-awwal, kata Allah, asluha thabit. Akar dia mencengkam ke bumi. Akar dia kuat. Pokok yang baik, akar dia kuat, cengkam ke bumi. Datang angin pukul, insya-Allah dia tak tumbang. Akar dia menerima cukup bekalan air, cukup baja untuk menguatkan dia. Cukup. Maka orang yang memiliki syahadah yang benar yang Rasulullah ajar, dia tak goyang kiri kanan. Dia hidup dengan prinsip dia bahawa kamu datang kalah apa nama Islam pun, liberalisme, pluralisme, sekularisme, kamu bohlah, kamu make up lah dia. Selagi ia menyanggahi Rasul, aku tolak. Kamu letaklah, kamu make up lah. Kamu katalah hadza min indillah. Tapi kalau ia menyanggahi Allah dan Rasul, aku tolak. Aku takkan goyang punya. Ramailah apa pandangan pun yang telah diamalkan ratusan tahun, malahan ribuan tahun di bumi Malaysia ini, tiba-tiba mai kenyataan, mai statement. Oh, yang ni Nabi tak buat, hak ni bid'ah. Tak, aku pegang ulama. Lama dah ulama aku ajar bagian. Oh, Nabi tak ada ni tahlil-tahlil apa semua ni, doa kunut subuh ni apa semua ni, mengarut semua ni bid'atan dalalah bunyi pun. Sepak pungkuk dia umban dalam sungai tu. Walaupun kita tahu persoalan khilafiyah adalah never ending story. Persoalan khilafiyah, persoalan yang tidak akan ada titik habis dia. Sampai kiamat orang akan bahas. Tetapi kita ingin nyatakan, kita mesti ada prinsip supaya kita tidak goyang. Akarnya kuat, kata Allah. Pokok yang baik, akar dia kuat. Aku tetap yakin dengan saranan para ulama. Aku tetap yakin apa yang diajar oleh para ulama melalui apa yang mereka ambil daripada guru-guru mereka yang mursyid sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka untuk mendapatkan akar yang kuat, mestilah dengan baja yang cukup, air yang cukup. Begitulah kita untuk jadi kuat, tidak goyang kiri kanan, mesti ada input yang kita kena ambil. Itulah majlis ilmunya, itulah bersama ulama'nya, itulah bacaan Qurannya, itulah kepahaman Islam yang sebenarnya. InsyaAllah tak goyang. Amailah ribut apapun, tenang aja kita. Satu. Yang kedua, wa far'uha fis sama. Kata Allah, pokok yang baik, daun dia menjulang ke langit. Far'uha fis sama. Daun dia menjulang ke langit. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksudkan daun yang menjulang ke langit, bermakna dengan maksud amalannya diangkat Allah ke langit. Amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat, bila kita baca hadis-hadis tentang amalan yang dibawa naik oleh malaikat, kadang-kadang kita menjadi risau, kita menjadi gerun, kita menjadi takut. Dalam hadis ada semayang yang dilemparkan semula ke wajah pelaku dia kerana solat dia lara. Solat tu menghadap Allah, malaikat bawa. Kan dalam hadis, solat kita tak betul, Allah campak solat tu macam Nabi kata campak kain buruk kat muka. Takut kita dengar hadis tu. Di sana ada hadis, ditapis amalan kita oleh malaikat-malaikat di langit. Bimbang kita, risau kita. Apa yang ada pada kita ialah husnuzan, menyangka baik kepada Allah, bahawa Allah tidak akan mensia-siakan amalan kita. Kita duk baca Al-Kahfi, inna la nudhi' ajra man ahsana amala. Aku takkan sia-siakan ajra, aku takkan sia-siakan, bahkan aku akan ajra, bagi upah, aku akan bayar pahala. Man ahsana amala, siapa yang buat amal yang baik. Kita hanya menyangka baik kepada Allah, walaupun kita tahu amalan kita kadang-kadang masih tidak memenuhi kriteria yang dituntut syarak. Siapa berani yakin beritahu subuh pagi tadi dia khusyuk 100%? Tak ada. Mengakulah kita. Sedar-sedar dah sujud tilawah. Tu pun mujuk tu imam sujud. Oh, dia kata hari Jumaat boleh teringat. Semayang boleh tak ingat hari apa. Tu kita mengakulah. Kita mengaku yang itu. Tapi kita jangan putus asa. Terus melakukan amal yang soleh. Yarfa, diangkat amalan itu simbolik kepada naiknya ataupun menjulang daunnya ke langit, kata Allah. Ibnu Abbas kata, orang yang benar akidahnya, amalannya Allah terima. Telah berkata Al-Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala, seorang yang hebat, Masyayikh Al-Azhar pernah menyebut, Tok Syekh Al-Azhar pernah sebut dengan kita bahawa Al-Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala, kalau hari Jumaat dia akan cancel, dia akan batal semua program dia. Baik berjumpa anak murid ke apa, dia akan batal. Hari Jumaat, tiap-tiap hari Jumaat, kata Masyayikh Al-Azhar, kerana setiap hari Jumaat Al-Imam As-Suyuti akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari Jumaat dia jumpa Nabi.
Kita tanya Masyayikh Al-Azhar, kita tanya, jumpa mimpi ke, jumpa yaqazah, jaga. Masyayikh Al-Azhar jawab, jaga. Bukan mimpi, jaga. Itu dia Al-Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala. Al-Imam As-Suyuti menyebut bahawa pintu-pintu langit ni, dia ada dua pintu, kata Imam As-Suyuti. Pintu itu akan menangis. Ketika Al-Imam As-Suyuti membahaskan ayat fama bakat alaihimus samai wal ard, satu ayat dalam surah Ad-Dukhan, Allah kata langit dan bumi tidak akan menangisi kematian, tidak menangisi kematian Firaun. Ayat tu cerita Firaun mati. Bila Firaun mati, kata Allah, langit bumi tak reti nak menangis, tak menangis. Tetapi kata Imam As-Suyuti, ada dua pintu langit yang akan menangis apabila meninggalnya orang-orang yang beriman. Apabila meninggalnya orang yang benar la ilaha illallah, syahadah dia betul, menepati kriteria, dia mati, maka dua pintu langit menangis. Pintu langit pertama, kata Imam As-Suyuti, adalah pintu langit yang malaikat lalu membawa naik amalan-amalan dia. Amalan kita malaikat bawa, so lalu satu pintu langit tu akan menangis bila kita mati. Kenapa? Kerana sudah tidak ada amalan lagi, kerana kita sudah mati. Yang kedua, kata Al-Imam As-Suyuti, yang akan menangis ialah pintu yang turunnya rezeki kita. Kan doa kita dalam sunat duha, ya Allah, kalau rezekiku di langit, bawa turun. Kalau rezekiku di bumi, bawa keluar. Rezeki aku jauh, bagi dekat. Kan kita doa begitu. Bila kata bawa turun, rezeki itu turun, dia ada pintu dia. Al-Imam As-Suyuti sebut pintu itu akan menangis kerana tak ada lagi dah rezeki nak turun. Habis dah, kita dah mati. Kan disebut sampai tahap setitik air dah tak ada dah, baru kita akan mati. Rezeki habis dah, walau setitik air tak ada dah menjadi milik kita, baru Allah ambil nyawa. Itulah keadilan Allah. Lagi ada rezeki, hidup. Muslimin dan muslimat. Dan sifat yang ketiga, tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Dia menghasilkan buah-buahan. Pokok itu menghasilkan buah-buahan. Tu'ti ukulaha. Ada kalimah akala, boleh makan. Dimakan buah-buahan itu bila? Kullahin. Setiap tahun. Setiap tahun pokok ini mengeluarkan buah dia, dan orang boleh ambil makan. Biizni rabbiha, dengan izin Tuhan. Apa makna? Orang yang punya la ilaha illallah yang baik, dia mengeluarkan yang baik. Dia mengeluarkan perkara yang orang lain boleh ambil dan makan. Dia bercakap, tindakan dia, cakap dia, apa saja yang dia buat, memberi manfaat kepada manusia. Allah. Kita nak jadi yang ini. Kita nak jadi ejen-ejen perubah. Itu yang Nabi sebut. Al-mu'min, apa Nabi kata? Al-mu'min lakamasalin nahlah. Nabi kata orang beriman saling tak tumpah macam lebah. Nabi kata orang beriman macam lebah.
akalat tayyiba wa wada'at tayyiba wa waqa'at lam tuksar wa lam tafsud. Allah. Nabi kata orang beriman laksana seekor lebah. Lalu Nabi sebut apa dia sifat lebah orang yang baik ni, yang kalimah syahadah dia baik. Lebah kata Nabi sifat pertama, akalat tayyibah, dia makan benda baik. Tuan, lebah ni Allah sebut dah. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Al-ayah suratul Nahl. Kita tengok lebah. Ni kata kalau tak nampak juga Allah, entahlah, baik matilah. Akalat tayyibah, dia pergi dekat bunga. Dia terbang. Akan ada seekor lebah tu, bila dia jumpa nektar, dia panggil nektar. Bukan madu bunga, bukan dia sedut madu daripada bunga. Salah tu. Bunga mana ada madu? Kalau bunga ada madu, tak payah beli madu, telan bunga ya. Dia panggil nektar. Lebah ni, dia jumpa nektar dekat bunga ni. Lebah yang seko ni dia akan menari-nari. Dia dancing. Dia menari atas bunga tu yang dapat dilihat oleh geng lebah yang lain. So geng lebah yang lain akan pergi dekat dia. Berapa ekor? Kajian kita 8 atau 9 ekor. Yang lain pergi tempat lain. 8 ke 9 ekor ni akan pergi dekat lebah yang dah jumpa nektar di bunga tadi yang dia nak sedut. Maka yang 8 ekor tadi campur yang tadi tu 9, yang jumpa tadi tu dia akan mula sedut. Yang 8 ekor ni tunggu di belakang dia. Allahu Akbar. Lalu setelah dia ambil nektar, dia akan passing mouth to mouth, mulut ke mulut. Lebah yang mula-mula ambil, dia passing nektar ni ke mulut lebah yang kedua. Mulut lebah kedua dia passing nombor 3. Mulut lebah nombor 3 dia kemang-kemang sikit, dia passing kepada nombor 4 sampailah lebah yang ke-9. Dia tak passing lebah nombor 10 sebab isap rokok, dia tak bagi. Dia tak bagi. Takat nombor 9. Dan nombor 9 ni lah yang akan balik ke sarang dia dan akan campur nektar tu dalam perut dia, enzim perut dia. Sebab itu Mardi ada satu mesin ratus ribu di Mardi yang dia boleh cek madu asli ke tidak. Madu asli mesti ada enzim perut lebah dalam manisan lebah. Itulah asli. Mardi ada mesin tu. Kita tak ada lah. Kira turun pada pokok tu kira dia dah. Kan? Tengok dalam botol itu ada 2-3 ekor, dia dah lah tu. 4 telan tu kira okey lah, boleh pangkal pas lah tu. Elok lah tu. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, lebah yang nombor 9 yang akan pergi ke sarang dia. Dia akan campur nektar tu dalam perut dia dan dia akan luahkan melalui mulut dia. Kemudian baru mereka melakukan proses itu sampailah habis. Orang mukmin, orang yang baik, kalimah syahadah dia benar. Dia macam seekor lebah, akalat tayyibah, dia makan yang baik. Wa wada'at tayyibah, dia mengeluarkan yang baik.
yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluarlah daripada perut lebah itu minuman yang berlainan warnanya. Kenapa berlainan warna? Sebab berlainan jenis pokok bunga. Lebah tak ambil bunga yang satu. Lebah akan ambil berlainan bunga. Lebah di Langkawi lain. Lebah di Kedah lain. Lebah di Padang Terap lain. Lebah di Ipoh contoh lain. Sebab bunga dia lain-lain. Subhanallah. Yang penting bahawa ia adalah syifa'ul linnas, penyembuh penyakit manusia. Dia mengeluarkan yang baik. Orang beriman, apa yang dia keluarkan semuanya baik. Dia jadi pemimpin. Dia pemimpin yang baik. Tak ada nak pergi kebah duit sadar, beli velfire kepala otak. Menteri besar duk usrah hang kita lu sekali duk sembang. Kenai kita perangai. Saya pernah duduk hubungan PAS Kedah, saya tahulah. Tuduh macam-macam, alah kelang kabut habis semua. Minta maaf lah. Tu dia panggil kluster maaf. Kluster maaf keluar dah. Dengar-dengar nak kena saman, keluar kluster maaf. Padan muka hamba. Saya katakan, maaf diterima, saman jalan. Bagi ajak sikit, jangan duk berpolitik ni kotor. Politik ya fitnah. Politik ya fitnah. Okey, kamu boleh proceed, kita proceed kes, kamu boleh bawa peguam, kamu lawanlah di mahkamah. Tapi kita nak sebut lebah dia mengeluarkan yang baik. Kalau jadi pemimpin dia takkan rasuah, dia takkan selewing wang rakyat, dia takkan buat benda yang menyanggahi akidah. Malahan dia berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dan lebah kata Nabi, wa waqa'at lam tuksar wa lam tafsud. Lebah kata Nabi bila dia singgah, katalah dia pergi dekat bunga tu, dia tidak mematahkan ranting dan tidak merosakkan bunga. Itu dia lebah. Perbuatan dia tidak merosakkan masyarakat, tidak merosakkan rakyat, tidak merosakkan orang ramai. Dia sentiasa menjadi, cuba sedaya upaya menjadi orang yang baik. Inilah yang Nabi ajar kepada kita. Inilah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang Rasulullah bentuk para sahabat. Tidak ada satu pun yang sahabat keluarkan tak elok. Sampai radhiyallahu anhum wa radu'an. Sampai bakam mereka tak mampu kita nak balas. Tak mampu kita nak tulis. Ketika seorang sahabat bernama Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma menyimbang dengan Nabi di dalam rumah. Tiba-tiba Nabi tanya Sayyidina Abdullah bin Amru bin Al-As. Nabi kata, ya Abdullah, tahu tak siapa dengan kita ni? Abdullah kata, ya Rasulullah, tak ada siapa, kita berdua je. Kata Nabi, wahai Abdullah, ni ada ni Jibril tepi saya. Allah, Jibril tu ada. Mahmud Al-Misri menulis kisah ini dalam kitabnya Ashabur Rasul. Lalu bila Abdullah bin Amru bin Al-As mendengar bahawa sesungguhnya Jibril tu ada tepi Nabi, lalu Abdullah kata ke Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya bagi salam ke dia. Allah, inilah sahabat. Nabi kata sila. Abdullah bin Amru bin Al-As, assalamu alayka ya Jibril. Tiba-tiba Nabi tersenyum. Ya Abdullah, wahai anak Amru. Jibril jawab salam.
Maka Abdullah bin Amr bin Al-As digelar lelaki yang mengucap salam pada Jibril. Kita tak ada lah nak sampai tahap tu. Rokok pun tak berhenti. Berhenti serokok tu kira kemah tu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, akhirnya sebagai kesimpulan kita mukadimah lah hari ini. Katanya nak baca kitab, saya pun pening kitab pun nak baca. Nantilah bincang simbang tengok. Sebab kita bulanan, kalau ada kitab lagi bagus. Kita boleh rojok, kita boleh catat. Kalau kita mati pun, anak isteri kita boleh tengok, jadi pahala ke kita. So insyaAllah nantilah saya berbincang apa nama kitab kita nak sembang. Apa yang penting ialah jangan putus dengan majlis-majlis seperti ini. Majlis ilmu tambah pula kita kerajaan negeri dah isytihar hari Jumaat, hari ilmu. Saya kuliah duha merata tiap-tiap Jumaat di Sungai Bongkok, di Zubaidia yang berhormat Ustaz Anip. Ada kuliah duha tiap-tiap Jumaat. Untuk menjadikan negeri Kedah kita negeri ilmu. Orang boleh tumpang, bukan kata datang melawat ziarah apa, orang boleh tumpang keberkatan dia biiznillah insya-Allah. Baik itu mesti kita dengan program macam ni jangan kita putus. Supaya kita memahami hidup tanpa ilmu adalah hidup yang lara dan kosong. Saya kira sekadar itu saya dah khutbah Jumaat di Sungai Petani. Mudah-mudahan Allah memberkati perhimpunan kita dan ini mukaddimah hari pertama. InsyaAllah beri sokongan apa saja program yang berjalan di Putih ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memurniakan rahmat dan kasih sayangnya terutama kepada kepimpinan negeri kita yang siang dan malam berfikir bagaimana untuk menjaga agama Allah, mensejahterakan rakyat dengan perkara-perkara yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Sekadar itu dulu, semoga diberkati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.